Hai, Assalamualaikum. Okay, thanks and terima kasih sangat-sangat Zika, appreciate sangat-sangat sebab korang masih lagi tonton cerita dekat channel Zika ni. Kisah seram rakyat Zika kali ni. And Zika nak cakap minta maaf sebab minggu lepas Zika just dapat release satu video sahaja, di mana Zika minggu lepas dah cakap kemungkinan Zika akan release 3 video, tapi tak dapat sebab Zika terlampau busy untuk buat video and edit video Zika. Satunya sebab Zika minggu lepas Alhamdulillah dah pun selesai menjalankan majlis Zika. Yang kedua, majlis perkahwinan Zika yang kedua. Maksudnya yang pertama tu belah perempuan, yang kedua belah lelaki. Bukan Zika kahwin dua. Jangan salah anggap pula. Mampus kalau wife Zika tengok video ni. Okey, Zika tak nak melalut panjang sangat sebab cerita kali ni pun agak panjang. Just Zika nak minta maaf sebab Zika tak dapat nak tunaikan janji Zika minggu lepas. Okey, cerita kali ni berkisahkan seorang akak dengan suami dia. Tapi yang terjadi kisah seram ni dekat seorang akak ni, Zika nama dia Kak Midah, bukan nama sebenar. Sebab dia tak bagi pakai nama sebenar dia, sebab dia kalau pun dia tak nak tahu pun, tak nak bagi suami dia tahu pun, dia ceritakan cerita ni dekat Zika. Okey, cerita ni terjadi dekat Segamat, Johor pada tahun 2008. Kalau korang nak dengar cerita dia, jom. Okey, Kak Midah ni berumur lebih kurang dekat hampir 40 lah sekarang, seingat Zika. Dia cerita kejadian ni masa tahun 2008 dekat Segamat, Johor. Kak Midah dengan suami dia baru saja melangsungkan perkahwinan. Sama macam Zika, saja selit. Okey, dia baru saja berkahwin, so memang selalu berkepit lah kan. And dia berkahwin dengan seorang cikgu. Okey, hakikat seorang cikgu ni, kalau korang nak tahu, sebab ayah Zika cikgu, so Zika tahu keadaan dia tu. Masa awal dia cikgu tu, dia akan ada banyak kena pergi outstation, kena banyak pergi meeting. Bukan meeting, like macam Zika tak tahu, lupa lah apa ayat dia, tapi memang selalu kena pergi keluar negeri untuk apa orang cakap, tambah ilmu pengetahuan sebagai seorang cikgu. And memang selalulah keluar. So bila awal-awal kahwin dengan suami dia selalulah bawa dia pergi keluar. And dia menetap di Perak tau. Kak Midah ni menetap di Perak. And bila outstation dekat Johor tu, suami dia ajak dia. And dia dapat duduk dekat satu homestay di Segamat. Kawasan mana Segamat tu dia tak boleh tahu Zika. Tapi Zika kalau tahu pun kawasan dia, Zika takkan beritahu. Sebab apa? Zika nak menjaga privasi homestay tersebut. Zika tak tahulah homestay tu ada lagi atau tak. Tapi kalau ada ke tak ada ke, Zika nak jaga privasi dia. Okay. Kisah ni terjadi masa sampai dekat homestay tu. Homestay tu dia cakap cantik. Tapi bayangkan, dia masuk ke rumah homestay tu, ada 4 bilik, 2 bilik air. Tapi hanya duduk dalam tu 2 orang sahaja. Tak ada anak lagi baru berkahwin. Like macam honeymoon lah dia cakap kan. Tak adalah honeymoon sangat sebab dah sebulan 2 bulan kahwin macam tu. Cuma dia selalu sangat berkepit dengan suami dia. And dia pun tak bekerja kan. So tak ada apa nak buat kat rumah, dia boleh ikut suami dia. Anak pun tak ada lagi. Okey. Masa tu, malam tu, dia duduk dengan suami dia. Suami dia kena okey. Sorry. Zika cerita awal dia masuk rumah homestay tu. Okey. First, bila dia masuk je rumah homestay tu, dia cakap dia rasa something tau. Dia rasa macam homestay tu besar. 4 bilik, 2 bilik air. Korang boleh bayangkan homestay tu memang besar. 4 bilik, 2 bilik air tu. Dia masuk saja ruang tamu saja, dia boleh cakap besar. Lebih kurang 2 ruang tamu. Rumah dia dekat kondo dekat KL. Bayangkan berapa besarnya rumah tu. So dia rasa macam yalah, agak kosong rumah tu. Tu okey lagi. Bila dah hampir ke maghrib, dia rasa something. Dia dah rasa macam rumah tu ada orang pandang dia sekeliling dia tau. Kau boleh rasa kan, bila kawasan tu agak besar, bila kau duduk seorang-seorang kat ruang tamu, suami dia pergi mandi, and dia duduk kat ruang tamu seorang-seorang, dia rasa macam dia diperhatikan oleh sesuatu, tapi dia tahu benda apa. Rasa benda ni common untuk kita, selalu juga jadi kat kita kan, bila kita duduk seorang kat rumah. Itu okey lagi, tak ada masalah. Habis suami dia mandi and semayang, korang tahu suami dia cakap apa? Abang buat dialog lah. Zika buat dialog je lah. Dia cakap macam ni,
sayang, abang nak keluar kejap, ada makan-makan dengan kawan kejap. Sayang tak ikut lah sebab ni semua lelaki. Korang bayang bila suami dia cakap macam tu, dia dah menggeletar dah kat situ. Macam orang Amerika macam abang ni cakap Raigo. Raigo ni bila terlampau sejuk, kita akan menggeletar tau. Macam tu lebih kurang. Dia dah terus rasa seram sejuk dah. Suami tak keluar lagi, tapi dia dah seram dah. Tapi dia nak buat macam mana? Dia merelakan sahaja and dia cakap tak apalah, insya-Allah tak ada apa rumah ni. Okey, suami dia pun keluar lah lepas maghrib. Okey, tak ada masalah lagi. And tiba dengan azan Isyak, dia pun semayang lah Isyak. Dekat sini seram dia. Okey. Dia tengah semayang Isyak tu, dia tak dengar langsung pun pintu terbuka, maksudnya pintu orang buka ke grill. Ada grill dalam rumah tu, ada macam pintu sebelum pintu kayu tu, pintu yang buka macam tu, pintu besi yang kena buka slide macam tu. Kita selalunya memang akan kuat dengar bunyi zuk macam tu. Tapi tak dengar langsung bunyi dia. Tak dengar apa pintu kayu tu dibuka, dia ketuk, orang bersalam. Tiba-tiba dia dah habis semayang Isyak, tepat-tepat dah habis semayang Isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan, kiri. Tiba-tiba suami dia masuk dalam bilik. Nak tahu dialog dia cakap apa? Cepatnya abang balik. Suami dia cakap apa tau? Sekejap je. Itu sahaja dia cakap. Dia rasa pelik suami dia. Dia tanya suami dia, abang nak solat dulu ke? Kalau saya nak buat makanan. Dia kata, makanan dah siap ke? Abang lapar. Korang tak pelik ke? Sebab apa? Dia cakap dia nak pergi lepak makan dengan kawan-kawan lelaki dia. Tapi dia cakap apa? Makanan dah siap ke? Abang lapar. And dia tak cakap pun dia nak solat Isyak. Maksud isteri dia tanya, Kak Midah tanya suami dia, abang nak solat ke? Saya nak siapkan makanan. Dia cakap, makanan dah siap ke? Abang lapar. Dia cakap macam tu. Okey, tapi time tu dia tak rasa pelik sangat. Masa suami dia tengah makan, korang tahu tak? Dia boleh habiskan 3 pinggan nasi. Habiskan semua lauk yang ada. Dia bawa lauk tu daripada KL tau. Maksudnya daripada KL dia dah masak siap, dia bawa kat situ, dia masuk dalam peti kat homestay tu. And mungkin dia boleh panaskan selama 2 hari. Tapi dekat situ, dia boleh habiskan 1 malam je. Korang bayangkan macam mana keadaan suami dia. Dia dah rasa pelik sangat-sangat. Okey. Dia pun dah mengucap semua. Dia rasa suami dia macam bukan suami dia tau. Dia tak tahu antara tu suami dia ataupun suami dia dirasuk oleh something. Okey, tak apa. Dia pun just layankan aja kan. Mungkin suami dia betul lapar ke apa ke, dia tak tahu. Masa tengok TV, suami dia still cakap, makanan tak ada dah ke? Nasi dah habis ke? Bayangkan, baru lepas makan 3 pinggan nasi, pergi tengok TV kat orang tamu, suami tanya macam tu. Abang lapar lagi ke? Saya boleh buatkan apa-apa, minum ke apa ke? Tak nak, abang nak makan, dia kata. Ya Allah, kalau Zika lah, dia seorang-seorang kat rumah tu. Kalau Zika tak tahu cakap apa. Tapi sekarang ni Zika tengah goosebump gila-gila. Sebab cerita dia memang seram. And then penamat dia bila tiba-tiba benda suami dia tu bangun daripada ruang tamu tu, daripada sofa tu, masuk bilik air and duduk kat situ lama tau, dekat setengah jam. Hampir pukul 11, tiba-tiba pintu grill rumah dia dibuka. Dia terkejut, siapa datang tiba-tiba and boleh buka pintu grill dia. And orang buka kunci rumah dia. Pap, Assalamualaikum. Suami dia masuk. Korang tahu, dia terus menangis. Dia cakap apa? Kau ni siapa? Terus yang duduk, yang baru masuk rumah tu, suami masuk rumah tu, dia cakap, ni abang lah, abang baru balik ni. Siapa yang masuk tandas tadi tu? Suami dia, yalah, acting seorang suami kan, nak protect isteri dia. Terus berlari pergi tandas, buka tandas tu, dia nampak air terbuka, tapi tak ada orang. Dia cakap, apa terjadi sayang? And Kak Midah ceritakan semua benda jadi dekat dia. Malam tu juga, diorang keluar, pergi ke hotel untuk tidur. Diorang tak tidur dekat situ. Sampai sekarang, dia masih banyak persoalan fikiran dia. Antaranya ialah, apa sejarah rumah tu, and apa benda-benda tu. Sampai sekarang Kak Midah tak tahu lagi apa benda situasi yang dia hadap benda tu. Tapi dia cakap lepas tu dia tak pernah follow dah suami dia pergi ke luar negeri. Setiap kali suami dia ada meeting ke apa ke, dia akan duduk kat rumah mak dia dekat Rawang, dia kata.
Okey. Itu cerita dia. And Zika memang agak seram. Kalau korang rasa cerita ni seram, korang komen kat bawah. Apa pendapat korang dengan cerita ni? Tapi bagi Zika, cerita ni memang seram. And sekarang ni Zika ambil feel yang memang sekeliling Zika memang gelap sekarang ni. Zika nak ambil feel balik selepas lebih kurang seminggu tak buat video. Zika ambil feel tempat yang bagi Zika agak seram. Untuk rasa balik, untuk ceritakan dengan korang dengan penuh perasaan lah korang cakap. Tapi Zika tak boleh lama sangat sebab Zika dah rasa something sangat-sangat sekarang ni. Okay. Terima kasih sebab support Zika. And harap korang boleh terus support Zika sampai bila-bila. InsyaAllah. Assalamualaikum.